Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi barakas. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi malam ni kita ke program kuliah kita. Jadi semoga anda sekalian sihat setelah 6 hari melalui Ramadan. Jadi Ramadan ni semua orang tahu, puasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Cuma sifat puasa tu sendiri kita nak kena faham. Puasa dia macam orang pergi haji juga. Apabila habisnya Ramadan, orang yang mendapat Ramadan tu macam haji. Yang mendapat haji mabrur balik, dia akan jadi seperti kain yang putih. Sama juga dengan Ramadan. Kita berpuasa. Puasa tu menahan diri. Malam tu mesti ada sebut. Puasa ni ada dua kategori lah, kita ambil apa ni basic lah. Satu, puasa orang-orang awam, iaitu yang menahan makan dan minum dan tidak bersetubuh di siang hari. Itu puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang-orang tariqat. Makrifat hakikat ni, martabat dia tinggi. Iaitu bukan sekadar dia menahan diri daripada tak makan, tak minum, tetapi dia berpuasa dari segala kufur dan maksiat. Dia kalau kita cakap bab kufur maksiat ni, dia duduk di mana-mana saja. Sebab tu dalam rukun Islam tu, bermula pada mengucap dua kalimah syahadah, sampailah ke haji tu, dia cerita dia satu je. Pertama nak mentauhidkan Allah, sebab tu dia kena tauhidkan Allah dulu. Yang mula-mula sekali mengucap dua kalimah syahadah tu, sekali seumur hidup. Lepas mentauhidkan Allah tu, nak jaga tauhid tu, maka Allah datangkan pula fardu solat, fardu puasa, fardu zakat, fardu haji. Sebab nak jaga yang satu je. Nak jaga yang satu supaya tidak beramal dalam keadaan kufur dan maksiat. Jadi kalau kita pergi jauh, kalau kita tengok balik, kenapa syahadah datang dulu? Tapi sedihnya, setelah 500 tahun Melaka diserang oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Inggeris, maka mereka ni cerdik, puak-puak ni. Dia hilangkan tentang syahadah tu. Kau nak semayang, dia tak kacau. Tapi dia hilang, dia lupuskan syahadah tu. Sebab dia tahu, dia orang kaji dah, bahawasanya kekuatan umat Islam terletak pada dua kalimat syahadah. Sebab tu kita tengok sampai hari ni, sampai ke learning ni, mengaji kat sekolah ada ke mengaji pasal syahadah? Ada tak mengaji pasal dua kalimat syahadah? Yang ada mengaji, terus semayang. Ambil wuduk, taharah, terus. Dia tak start dengan syahadah punya. Sebab tak ada dalam silibus, dibuang, dihilangkan dari situ. Maka bila Islam tu hilang, Islam tu umat tidak berpegang lagi kepada kalimat syahadah tu, maka umat Islam dah jadi buih dah. Dia bukan jadi ombak. Malahan dia tidak lagi mendapat tempat sebagai khair ummah. Pasal apa? Sebab syahadah tu dah hilang. Bukan baru cerita kita ni. 500 tahun dah berlalu. Ni kita ni zaman ni dah hilang lah. Kalau cerita pasal syahadah kan, orang dah terkejut. Ada ke syahadah? Ada orang tanya saya, ada ke ilmu pasal syahadah? Pasal apa tak ada, saya kata? Syahadah tu kan rukun nombor 1. Bunyal Islamu ala khamsi. Syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru datang wa aqimus solah. Tapi kat sekolah kat mana dia ajarnya dulu yang itu. Dia ajar dia tentang solat dulu. Syahadah dia tinggal. Jadi pokok akar dia tinggal. Terus nak ambil batang. Terus nak ambil daun. Terus nak ambil buah.
Goyanglah pokok tu. Bila akar tu dah lembut, dah tak kuat, maka tercabut. Tiup dia angin sepoi-sepoi pun dah jatuh dah pokok tu. Kena uji sikit pun dah jatuh. So ini persoalan di dalam tu. Sebab tu bila kita tengok kenapa kita kehilangan kekuatan, sebab kita tinggal benda yang paling hebat sekali. Kita tinggal dua kalimat syahadah. Maka sebab tu semalam yang kita bincang panjang lebar, saya rasa mungkin orang ramai yang dah faham ataupun ramai tak faham lagi. Tak apa, malam ni saya bincang sikit lagi tentang bagaimana untuk menjadikan untuk kita ni termasuk dalam golongan umat yang terbaik tu. Duduk pada tempat yang tadi tu. Kita kena mula, kita bila agama ni, di mana tempat bermulanya agama? Kita kena tanya dulu perkara-perkara macam ni. Kita ni sebenarnya udah culang caling, udah kucak-kacir sebenarnya kita punya agama ni. Kita tak tahu di mana kita bermula. Tanyalah siapa pun. Kan? Kita mulakan agama dalam hidup kita di mana kita mula. Semua mula dekat solat. Sebab tu bila anak dah akhir balik, mak kata apa? Anak kata, mak, ibu, dia ni ada darah keluar kata dia. Mana tahu dah anak tu dah datang haid. Apa ibu cakap? Kamu kena solat dah tu. Ada ibu cakap kamu kena syahadah? Tak ada kan? Semua macam tu. So jadi bila anak dengan ibu macam itu, sepatutnya ayah tu yang kena ajar syahadah pada anak. Pasal okey kakak dah akhir balik. Okey, tak apa kakak. Jadi kakak balik, kata kakak pergi mandi dulu, nanti jumpa ayah balik. Ayah akan ajar syahadah. Sebab rukun yang pertama Islam, tanda terima agama tu mengucap dua kalimah syahadah sekali seumur hidup. Sebab tu tengok dalam 4 mazhab tu, semuanya jadi wajib kat situ. Imam Malik kata apa? Apabila anak kamu telah mencapai usia akil balik, maka adalah anak itu disyahadahkan dengan meniatkannya atas dirinya fardu sekali seumur hidup. Sekali. Imam Hanafi pun sama. Semua imam sama. Imam Syafi'i pun sama. Imam Syafi'i kata, kalau lahir dan keluarga Islam tu dah jadi Islam. Tapi muakkad. Dituntut untuk diterima syahadah balik. Itu kata bila Imam Syafi'i? 1,300 tahun, 1,200 tahun yang sudah. Sekarang ni, udah jauh, dah hancur dah habis. Udah hanyut dah habis agama. Maka sebab itulah, kena balik, ambil balik yang asal, balik yang macam Nabi buat dulu tu. Sebab tu kena talqin balik. Talqin tu bukanlah talqin orang mati, peringat balik dengan kalimat syahadah. Dia nak peringat kalau dia bercakap. Bang, macam ni jadi Islam. Tak boleh. Peringat, mari ikut aku ni. Ngucap balik. Kena ngucap balik. Sebab nak tendang keluar dalam perut tu, kufur maksiat tu. Selagi kufur maksiat tu duduk bergantung, kau puasa lah macam mana pun. Dia sekadar boleh puasa, tak makan, tak minum. Tapi hakikat puasa tu, nak menahan seluruh juzuk anggota dia daripada maksiat. Tak senang, telinga. Telinga nak dengar juga. Dengar lagu, dengar itu, dengar ini. Mata nak tengok juga. Tangan, kaki nak berjalan juga. 7 anggota tu macam mana nak jaga? Maknanya puasa ni bukan sekadar puasa tak makan, tak minum. Memanglah kalau puasa dia bersegi tengok pekah, dia kata dalam apa? Apa rukun puasa? Menahan diri daripada makan dan minum dan tidak bersetubuh siang hari. Itu tafsiran yang biasa kita dengar. Siapa pun, mana ustaz dia ceramah, itulah tafsiran yang untuk orang awam. Jadi orang awam ni dahlah awam. Dia duk pegang itu, tak makan, tak minum. Tak setubuh siang hari. Okey, fine. Boleh buat. Tapi ribahnya mulutnya, mengumpatnya. Jumpa kawannya mengumpat. Kata orang ni, itu puasa apa? Maknanya dia tak faham tentang 7 anggota yang kena puasa tu. Jadi bila 7 tempat tu yang menyebabkan puasa tu jadi sia-sia tu, Nabi kata memang kamu tak makan tak minum tapi puasa kamu tu sia-sia. Jadi kita ni nak duduk tempat umat terbaik ni. Semalam kita panjang lebar saya rasa tentang khairul ummah. Bila sebut umat terbaik ni, Masya Allah, dia kena jadi yang macam Nabi. Macam nak ikut Nabi jauh. 1,400 tahun lebih. Kita ikutlah yang dekat kita, para ulama. Sebab tu ulama-ulama mana pun, daripada dulu lagi, apa yang mereka pentingkan? Adab, akhlak. Tak ada adab ni, tak ada akhlak ni, habislah. Sebab tu Nabi diutuskan apa? Untuk membawa akhlak. Khuluqul azim, khuluqul Quran. Itu yang kita, sebab tu umat-umat Melayu kita tengok kat Nusantara ni lemah lembut.
Akhir-akhir ni dah mula keras dah. Tu passion baru. Dulu lembut. Ulama-ulama orang Melayu tu sifat dia lembut. Datang yang baru ni, dia start dah. Keras dia tak tahu nak cakap dah. Hukum sana, hukum sini. Manusia. Ini antara perosak-perosak dalam kehidupan kita orang-orang Islam Melayu di Nusantara ni. So jadi bila anak tadi tak bermula dengan kalimat syahadah, maka dia membesar dalam keadaan Islam mengikut apa yang tabiat mak bapak dia buat tu. Maka dia tidak menerima Islam sebagai pusaka Rasulullah. Dia terima Islam sebagai pusaka mak bapak dia. Kalau mak bapak dia huru-hara, dia pun huru-hara lah jadi. Sedangkan Islam tu bukan milik mak bapak, Islam tu milik Rasul. Allah bagi kepada Nabi, kena balik kepada Nabi balik. Tu dia kena mengucap balik syahadah tu, lepas tu kena talqin balik. Dalam hati tu supaya terima balik tu, supaya keluar sekali sifat kufur maksiat tu. Memanglah perit kalau kita mengaji macam ni. So jadi itu yang hakikat puasa sebenarnya, kita nak puasa. Itu baru puasa orang tarikat. Belum kita cerita lagi puasa orang makrifat, orang hakikat makrifat ni. Yang terakhir sekali dia berpuasa tidak menyengutukan Allah. Bila ada sekutu dengan Tuhan, maka jadi batal lah puasa tu. Sebab tu nak capai hakikat puasa ni susah. Macam orang pergi haji lah. Nak dapat mabrur tu, kan Nabi sebut, wukuf di Arafah tu adalah hati bagi haji. Habis je wukuf tengah hari, tabur haji pun, ustaz-ustaz tabur haji pun ajak, okey mari kita beristighfar apa semua kan. Bolehlah kot 2 jam, duk zikir pun tak larat lah. Nak makan lah itu ni kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hajah. Okey sekarang ni, silalah buatlah amalan apa yang patut buat. Lepas tu berselerak yang merokok, yang laki bini ni, mari ni, mari kita ambil video, ambil foto, kita selfie bagi kat cucu kat kampung. Bolehlah cucu tengok macam mana tok dia buat haji. Maka dapatlah haji selfie balik sini. Haji foto. Haji makan. Sedangkan wukuf ni bukan duduk pergi makan. Bukan suruh duduk berselfie, berfoto. Dia suruh pergi situ sebab Allah audit. Lepas tu Nabi kata wukuf tu hati. Faham tak hati? Bila hati tempat audit. Allah audit kita tu. Dia katakan Allah turun seorang-seorang, Allah audit kita, tengok amal kita tu. Daripada akil balik sampai pergi haji. Apa yang tak kena lagi? Nak dapat haji mabrur bukan senang. Atau ni tak payah langsung haji. Tapi Allah, haji tetap berjalan. Walaupun manusia tak pergi, Allah ganti dengan malaikat. Jin pun ramai lagi yang pergi tu. Yang tak peduli dengan COVID tu. So jadi macam itu. Puasa pun sama juga. So puasa pun, dia kena puasa semua tu anggota tu. Tak mengata kat orang, tak cakap banyak. Nak puasa mata macam mana ni Allah seksanya. Mata selama hari ni kita duduk tengok televisyen dah, tengok itu, tengok inilah. Tengok handphone lah macam-macam tengok. Nak tengok benda macam mana? Nak kawal supaya tak tengok benda maksiat. So jadi telinga lagi nak kawal. Jari lagi ni, jari jahat ni. Sebenarnya kita bincang macam mana zaman sekarang ni jari itu menggantikan mulut. Dulu mulut cakap. Tutup guru, ulama-ulama, ustaz kena berceramah merata. Sekarang ni tak payah dah. Duduk kat rumah ya. Orang kata ada fingertip ya. Tekan je. Macam mana nak kawal jari? Semua tu susah nak kawal. Melainkan dia kena kawal hati tu. Sebab hati itu adalah raja. Hati itu raja. Kalau raja tu dapat dikawal, maka dia dapatlah kawal semua. Kalau raja tu dah habis, dah hancur lebur dah, maka binasalah 7 anggota jawarih dia tu. Ni. So jadi begitu juga dengan puasa. Jadi memang betul lah, kita bukan nak salah, betul lah yang dalam rukun puasa tu. Menahan diri tu betul dah. Tapi bila kita pergi jauh lagi, baru kita nampak puasa ni bukan setakat itu, tetapi menahan segala-galanya. Dia kata menahan segala nafsu syahwah dia tu. Nafsu syahwat yang siang hari tu, nak tahan yang itu. Tak makan, tak minum ni tak apalah, kita pun faham. Memang puasa tak makan, tak apa, kita tahan lah, sabarlah. Hak lain tu, muja musim ni, musim COVID kena kurung duduk kat rumah. Kalau tidak, pergi pejabat jumpa member, pagi-pagi buta lagi. Orang kata pagi SPE lagi. Dah lebuh dah puasa tu. Sampai-sampai tu start mengumpat orang lah. Kat pejabat tu. Tu tengok. Macam mana kita nak sampai puasa? Macam mana kita jadi umat terbaik? So bila kita balik pada kita punya kuliah semalam tu, yang dalam ayat Quran yang kita baca tu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, maksud kamu tu adalah umat Islam.
adalah umat yang terbaik, the best on the earth, yang dilahirkan untuk manusia. Allah takdirkan kita ni. Allah takdirkan kita ni semua bukan kita. Kita yang pilih jalan nak jadi da'i ni lah. Yang tak minat, tak masuk dalam kumpulan itu. Menyuruh kepada yang makruf. Bukan senang nak ngajak orang kepada makruf. Tak kena maki hamun dengan orang, tengok. Tu Salman saya sebut, tengok Abid Liu apa jadi. Kan? Bitenah ni, tak usah cerita lah. Dah lah dia macam tu. Nangis juga. Kalah juga. Bukanlah kalah. Tapi challenge tu dahsyat. Yang fitnah dia bukan orang biasa. Kalau orang awam tak apalah. Geng-geng yang kata nak buat makruf juga. So jadi, dan yang mencegah kepada yang mungkar, mencegah kemungkaran yang berlaku pada manusia tu. Pertama, cegah kemungkaran kat kita dulu. Kita sendiri boleh cegah kemungkaran. Kufur maksiat tu kena keluar dulu, kena segera keluar dulu daripada kufur maksiat sebelum nak cegah orang lain. Ni pergi mengajak pada yang makruf. Dia sendiri tak keluar daripada yang makruf. Dia duduk dalam kufur maksiat. Macam mana nak ajak orang pada makruf? Jadi memang rumit. Sebab tu saya ada sebut pada awal, kena ada guru. Kena ada mursyid bimbing kita. Kalau kita dah berasa pergi mengaji kat Mesir 5 tahun, UAE sana, Jordan sana sini, balik dia rasa hebat dah. Maka dia layak untuk tarbiyah orang. Jangan. 4-5 tahun tak jadi apa bang. Pondok dulu 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun duduk tak jadi apa lagi. Nak boleh alim warak, duduk ngadak kitab dia, mengaji, tengok panggil tok guru. Ni tengok panggil siapa? Doktor, profesor kat MCT. Macam mana nak jadi warak? Lepas tu kita tengok beza. Orang tempat pendidikan tu kita tahu dah sifat budak-budak yang mengaji tu. Dia bergantung kepada guru dia siapa. Memang orang tak setuju cakap saya ni, saya pun tahu. Kita pulang lah. Zaman kami mengaji dulu tahun 60-an, 70-an. Bukan sama zaman sekarang ni. Berbeza sangat dah. Dulu kita lebih tengok tok guru. Sebab nak belajar adab, adab ni bukan dia datang boleh buat kelakuan sendiri. Dia kena tengok macam mana orang tu buat. Adab tu, macam dia duduk macam mana, macam Nabi, sahabat Nabi, tengok Rasulullah duduk macam mana. Nabi makan macam mana. Kan? Kita tangan kiri beri terbalun tak? Makan mi, macam mana ustaz? Nak makan mi, mestilah kena pegang tangan sudu. Kamu tahu tak sudu tu sunnah Yahudi? Weh, payahlah kalau apa itu. Memanglah payah. Lepas tu lah Nabi dah sebut dah, akhir zaman dia orang akhir ikut Yahudi ni, walaupun sampai ke lubang bewok, lubang semua dia masuk kan. Tu, mana dahsyat tak dahsyat kita ni. Kalau kita terleka dengan tipu daya ni. Agama ni pun sebenarnya, agama tu betul dah. Tetapi pembawaan agama tu yang menjadikan manusia jadi sesat. Tetapi kalau kita duduk dengan guru, kita tengok tok guru tu macam mana adab ni. Barulah kita tahu. Saya duduk mengaji dulu, saya tengok. Duduk depan tok guru ni, kita nak bergerak pun takut. Betul lah duduk tengok macam Nabi tu. Yang Nabi kata sahabat dia, majlis mengaji tu, macam majlis burung. Pasal apa? Sahabat ni tak bergerak. Duduk tunggu. Macam kita malam ni lah. Kita duduk dengar macam ni. Tergolek, terlentang lah, macam-macam lah. Ustaz ni ceramah lama sangat. Macam mana kita nak faham agama? Jadi, okey. Sekarang ni, kita nak tengok siapa nak belajar adab ni? Saya nak tanya ni. Kita nak tengok siapa? Kita nak belajar adab. Adabul mukmin, adab orang mukmin. Kena tengok orang mukmin. Siapa orang mukmin? Yang Muslim lagi mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Tu. Yang beriman kepada Allah, dia Muslim, lagi mukmin, lagi muhsin, lagi orang yang ihsan tu, yang ada akhlak tasawuf, akhlak Rasul tu. Kalau kita tak jumpa dengan tok guru, dengan ulama macam ni, memang kita duduk ghaflah lah. Kata orang Penang ni ghaflah. Ghaflah ni bukan orang Penang. Ghaflah ni bahasa Arab. Ghaflah, lara. Itu semua bahasa Arab. Kita kan orang Melayu kan banyak duplicate, tiru bahasa-bahasa Arab ni. So kat situ yang jadi punca kita tu sekarang ni. Jadi okey, jadi saya saja tak mau sentuh lagi pasal Ramadan ni. Kita tengok, duduk dengar merata orang duk cakap, radio lah, YouTube lah, TV semua duk cerita tentang benda tu lagi. Tapi kena ingat, yang saya sebutkan tadi, puasa kalau nak dapat hakikat puasa sebenarnya, tu kufur maksiat tu kalau boleh terajang keluar pintu dulu, baru jadi. Selagi yang tu duduk dalam perut, hentikan. Tak boleh buat. Kita nak buat sendiri-sendiri tak mau jadi pasal dia kawal pada dalam. Setan kena tangkap, betul lah. Setan kena tangkap, kena rantai. Tu sebelah tu bukan kena rantai pun. Qarin tu dah ada je. Dia akan pergi ke mana? Tu nak kita heran pasal apa? Sama je.
Tapi boleh tahan lah sikit, tak adalah teruk sangat. 16 ekor dia kena tangkap. Ada lagi dia duduk kacau sebelah tu. Dia duduk cucuk kita. Dan kita rasa, kenapa macam tak hilang lagi kan? Tapi jin tak kena. Sebab jin ni kumpulan yang kena beribadat kepada Tuhan. Yang kena puasa, kena haji, jin. Jin pun masih lagi. So jadi, semalam ni saya nak repeat sekali lagi. Apa yang kita sembang semalam tu. So jadi bila Allah kata, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita nak faham konsep ciri-ciri orang umat terbaik ni macam mana. Memanglah kita rasa berat nak duduk tempat yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Allah, kita sendiri pun tak boleh nak buat yang ma'ruf, masih duduk dalam maksiat. Dah kita tahu, dah kita duduk mengaji macam ni, dah kita tahu, apakah kita masih nak kekalkan lagi dalam keadaan kufur tu dan maksiat tu? Tak boleh dah. Bila kita dah tahu, kita kena cepat-cepat keluar. Tu saya sebut. Kena segera keluar dari daerah kufur dan maksiat dan duduk di dalam daerah iman dan taat kepada Allah. Kalau tidak, duduk dalam tu, kalau mati dalam keadaan kufur dan maksiat, tu nak letak kat mana? Memanglah kubur tu sama. Jadi persoalan ni nak kena beralih cepat. Sebab tak boleh tunggu. Tak boleh kekal dalam kufur maksiat tu. Tak tunggu boleh, tunggulah. Kau tengok orang apa yang tak nak mengaji, tengok siapa nak bimbing dia. Bila kita tak ada orang bimbing kita jadi huru-hara, jadi raflah habis. Tapi kalau ada orang nak bimbing kita, sekurang-kurangnya ada orang, ada guru boleh tegur kita, kamu ni buat kerja apa ni, kamu ni? Berzikir tanda apa tanda, kamu tahu main handphonenya, contoh tok guru duk marah kita. Kan? Ambil zikir ni, balik pergi beramai ni, baca ni. Sekurang-kurangnya ada orang tegur kita. Cuma masalah kita, dah pangkat besar sangat, tegur pun tak boleh. Dah pangkat datuk, pangkat doktor. Kita bersalah nak tegur. Nak tegur pula, nak cakap memarah tak boleh. Datuk, Datuk macam ni. Kita pula dah jadi kalah dengan Datuk. Kalah dengan doktor, kalah dengan orang kaya. Sebab tu kalau kawan orang kaya ni jaga baik-baik, hilang 1/3 iman lebuh. Pasal kita terpaksa bercakap bahasa lembut. Pasal bahasa nak mengampu dia, nak pujuk dia. Walhal dalam agama, dia tak ada perbezaan di sisi Allah. Melainkan orang yang bertakwa kepada Allah. Yang bezakan kita tu. Okey, so jadi, kita berada di mana? Dalam kedudukan hari ni. Kita nak pergi pada umat terbaik. Semalam ni kita tengok. Kita 6 hari puasa. Kita masih ada lagi lebih kurang 24 hari lah. Ataupun 23 hari lagi nak puasa. Okey. So sekarang ni. Kita nak buat yang mana dulu? Kita kena segera keluar daripada kufur dan maksiat. Itu nombor 1. Okey. Lepas ni. Siapa-siapa yang dengar ni. Kita kena berbanyakkan syahadah. Walaupun kita tak terima talqin lagi. Tak apalah. Kita belajar dulu. Kita pagi-pagi bangun syahadah. Kita cuba latih. Bangun pagi. Syahadah dulu. Nanti syahadah nak solat. Sebelum nak solat duha kan nanti, nak solat subuh nanti, syahadah dulu. Setiap kali tempat nak solat, nak beribadat, kita syahadah dulu. Apa saja nak mula tempat baru. Alah bukan susah sangat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucap. Mana kita mengucap tu, kita kembali beriman. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu sentiasa memperbaharui iman kamu. Dengan kalimat, dengan banyak menyebut kalimat, la ilaha illallah. Apa-apa sikit-sikit pun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling tidak, la ilaha illallah. Kita perbaru balik iman. Tiada yang sebenar-benar disembah. Tiada Tuhan yang sebenar disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita balik kepada Allah. Balik kita keluar daripada syirik, kufur dan maksiat itu, duduk pada iman dan taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Itu cara dia. So kita kena mula somewhere. Start somewhere. Tak boleh kita kekal duduk mengaji macam ni pun tak ada juga. Ngaji, dengar je kuliah. Habis sangat hantar mesej, terima kasih Ustaz. Dekat tu je. Ngaji ni bukan nak suruh bagi terima kasih. Ustaz nak beramal apa? Tu ayat dia, soalan ni. Saya nak beramal apa Ustaz? Itu ayat dia, bukan terima kasih. Terima kasih, okey. Memang tak ada terima kasih pun. Memang ini tugas kita. Kerja kita macam ini. So insyaAllah. So nanti kita akan pergi step by step. Bagi faham tentang kita nak pikul agama tu. Nak junjung tu, katakan menjunjung agama tu. Maknanya meletakkan agama di tempat yang mulia. Kita jaga agama tu, syariat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Yang iman, Islam, ihsan yang kita kena jaga tu. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So jadi saya ulang sekali lagi. Disertai dengan carta ni. Carta hakikat puasa Ramadan iaitu apa? Iaitu menahan diri. Puasa tu sendiri berarti menahan diri. Puasa tak makan, tak minum. Jadi kita kena belajar macam mana puasa bukan penuh dengan syahwat. Kuih rayanya dah ada siap dah dalam cita-cita angan-angan.
baju raya dah ada. Padahal raya ni untuk orang yang menang melawan nafsu syahwat dia ketika puasa. Kalau yang dah kalah tu, yang dah kalah tu tak payahlah buat baju raya. Buat apa nak beraya? Dah puasa pun dah tak menang. Dia puasa ni nak melawan syahwat tu yang jadi yang paling rumit. Syahwat kita tu. Syahwat tu keinginan. Keinginan kita tu. Nak itu, nak ini. Nak tukar kereta, nak kereta lawa pakai. Sekarang masa Covid ni, sampai bayar duit kereta pun tak payah dah. Dapat kereta free yang 6 bulan ni. Kita tengok Allah buat kita macam mana. Kalau kita kaji balik tentang hikmah kita di rumah ni, memanglah macam-macam kita fikir benda berniaga tak boleh, tapi kita fikir yang positif. Itu pun kalau ada orang didik kita. Kalau dibiarnya hanyut pasal duduk rumah je, tak dapat apa faedah juga. Jadi sungguhnya kita mengaji macam ni ada kita faham. Jadi bila kita kalah dekat syahwat tu, maka tak ada hari raya bagi kita. So dipanggil Aidil Fitri, kembali kepada fitrah. Apa makna Aidil Fitri? Balik asal macam mana budak, macam mana bayi baru lahir. Ni kalau dengan makan minum, dengan kuih raya lagi, dengan apa, siap dah promosi semua, tak apalah, nak berniaga tu tak salah mana pun, berniaga lah tak salah. Patut-patut lah, bukan tak boleh. Jangan kata tak boleh pula, boleh. Patut-patut. Faham tak patut-patut? Yang berpatutan. Jangan melampaui batas. Sampai 2 bulan lepas raya, kuih penuh atas meja lagi. Tak habis lagi, dalam mari lagi. Ni semua perkara yang tak termasuk dalam prinsip-prinsip asas puasa. Bila kata menahan diri, syahwat tu. Tahu syahwat kita macam mana rupa dia. Kalau kita tengok, kita takut. Syahwat tu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita tengok, dia kata 2 perkara yang paling keji sekali dia rupakan syahwat tu. Iaitulah rupa babi dengan rupa anjing. Macam mana perangai anjing tu, perangai babi, kalau kita faham, kita tengok anjing tu macam mana anjing tu, lidah dia tu. Terjelan-jelan lidah, terjelir lidah yang dalam Quran tu. Kamu halau ke, kamu biarkan lidah dia tetap terjelir-jelir. Hak gitu. Datang orang depan rumahnya menyalak. Datang menyalak dengan dengkinya, iri hatinya, panas baranya. Sama dengan perangai babi. Tamak, halobanya. Tu. Tu kata Imam Ghazali. Kalau kita mengaji, kita jumpa sifat-sifat tu. Sifat tu yang kita susah nak buang. Tu yang ada yang dalam. Sifat tu duduk dekat mana? Duduk dekat tempat kufur dan maksiat tu. Jadi kalau tujuan puasa ni, kalau tak boleh lepas benda tu, maknanya habis raya ni bukan Aidilfitri dah lah. Tak boleh kembali dah. Tak boleh kembali balik kepada tujuan puasa tu sendiri. Kata Allah kata kat malaikat, hak puasa ni aku yang bagi pahala dia. Kalau kita duk kerja-kerja yang lain pun, tetapi dalam diri kita sendiri tak boleh buang lagi kufur maksiat tu, buat amalan apa pun tak boleh lepas lagi. Benda asal kita tak ambil. Ini yang kita banyak terlepas pandang. Tu saya selalu ulang sebut. Lepas tu benda macam ni pun, buat puasa ke apa kena mengaji elok-elok, cari tok guru mengaji. Bukan tak boleh mengaji dengan ustaz ni, boleh. Mengaji macam tu je lah. Kita nak pergi sampai level yang mana? Level yang sampai level radhiyallahu anhum wa radu'an. Sampai level mana? Sampai Allah redha. Dan kita redha kepada Allah. Jadi nak cari keredaan Allah tu bukan benda yang senang. Sebab dalam hati kalau ada kufur maksiat, iman dan taat tak ada. Dalam hati ada dunia, Allah tak ada. Jadi hati tu cermin bagi Allah melihat tentang kebaikan, tentang dia tu. Jadi dah cermin tu kotor, kelabu, macam mana kita nak nampak? Tengok. Okey, ni 2 benda ni. Saya ulang balik tadi. Jadi puasa syariatnya, tahan diri je lah, tak makan, tak minum. Dan tidak bersetubuh siang hari, tu je lah. Halim buat, halara buat. Gelak ni daripada bulan tak Ramadan sampai bulan Ramadan, duk gelak situ, duk kuat situ. Gelak tu. Tak ada langsung sepadan dah tak reti dah. Puasa ni duk nampak tak makan tak minum saja. Sekarang dekat maghrib sekarang berebutlah pergi pasar Ramadan. Pasar pun ada nama Ramadan. Hebat tak hebat? Tok guru geng kepala tengok kita. Ulama geleng kepala tengok kita. Nak nasihat tak nak dengar. Memang tak dengar lah. Dia buat alasan lah, anak dia nak makan lah. Nak makan hebat-hebat. Nak makan ayam. Ayam masak merah. Sedap-sedap semua. Nak makan apa? Udang galah. Tu. Kita tak boleh kawan nafsu kita. Makan tak apalah. Makan lah nak makan. Tak ada larangan. Jadi kita ni kadang-kadang takut tergelincir dah daripada hakikat puasa yang kita nak puasa tu. Jadi di sini pun kita kalah dah.
Di bulan Ramadan pun kita dah tewas dah. Jadi masih lagikah kita ni berada di tempat khairul ummah? Masih lagi tak? Ha, tanya tepuk dada, tanya selera, tanya diri sendiri. Aku ni duduk di mana sebenarnya sekarang ni? Terus duduk tengok orang lah kan. Kita mengaji ni terus duduk tengok orang. Tengok kita dulu. Duduk pandang orang buat apa? Salahnya kita duduk tengok orang. Dia tu macam mana? Terus kira kita dulu. Kan? Tu nak buang lagi sifat-sifat yang kita bincang pada awal kemarin, sifat mazmumah yang 10 tu. Tu tujuan puasa tu. Boleh ke buang 10 tu? Kalau alhamdulillah, siapa boleh buang, masya-Allah. You are the best. Dalam bulan puasa dia gunakan kesempatan puasa ni untuk tenang keluar ayat yang 10 tu. Lidah dia boleh bercakap, dia ada point, ada ruang untuk maki hamun orang, untuk cerca orang, untuk kata orang, tapi dia tak buat. Dia jumpa siapa pun dia cuba diam. Bila orang cakap lebih sikit dia lari. Tak nak dengar kan, ataupun sudah. Nak kata orang buat apa? Puasa ni batal puasa gitu je. Habis puasa kita boleh kat orang tu. Okey, tu baik. Yang keduanya, puasa orang tariqat, menahan diri dari terutamanya 7 anggota jawarih tu. Daripada apa? Daripada melakukan dosa. Seperti lidah mengumpat, tangan mencaci dengan tulisan sebagainya lah. Maknanya daripada segala sifat-sifat kufur dan maksiat tu. Naik lagi puasa, hakikat. Naik kepada makrifat lagi. Naik makrifat tu tak ada pada puasa dia, hanya kepada Allah disembah. Tak ada lagi dah. Syirik itu dah hilang habis dah. Dia dengan Allah Ta'ala je. Boleh kita sampai ke situ? Habis kalau gitu tak ke mana lagi puasa kita ni? Susah benar nak buat. Allah. 11 bulan kita dah train dah dengan maksiat. Masuk sebulan ni, macam mana kita nak lepas daripada belitan-belitan kufur maksiat dalam sebulan ni? Sedangkan 11 bulan tu kita latih duduk dalam tempat kufur maksiat tu. Memang tak boleh keluar lah. Kalau nak keluar juga boleh. 11 bulan tu kita guna untuk keluar dulu. Bila masuk sebulan bulan puasa ni, baru kita terasa nikmat dia. Nikmat yang kita latih 11 bulan tu tak berada dalam kufur maksiat, kita masuk Ramadan tu masuk dengan selesa, aman. Tak ada gaduh pasal semayang 8 rakaat ke 20 rakaat. Duk kata Nabi semayang 11 rakaat kan. Tak tahu dah dapat kat mana, tak tahu Nabi semayang 11 rakaat. Sedangkan dalam kitab Imam Syafi'i 20, datang Sayyidina Umar 20. Kemudian Imam Malik ceritalah yang cerita kemarin, tak silap saya 36. Imam Hanafi 40. Tambah lagi. Kita bergaduh, tak nak buat banyak. Duk cerita Nabi buat 8. Lepas tu campur 3 sebelah. Sebenarnya dalam cerita dalam hadis sebenarnya bukannya 8 11, sebenarnya yang itu Nabi balik rumah, dia buat solat witir 11 rakaat tu. Solat witir 11 rakaat dan Nabi buat 20. Tidak, Umar tak buat 20 lah. Cuba tengok Umar. Apa Nabi kata? Sahabat aku macam bintang. Ikutlah mana satu, semua kamu akan selamat. Tapi kita datang 8. Siapa yang buat 8 ni pula? Kita dah kata Nabi. Ni bala dia. Bala bila tak mau ikut ulama, bala tak mau ikut sahabat, nak ikut Nabi lah, nak pakai hadis Nabi lah. Sahabat pun dia lempar buang habis, tak nak ikut Nabi. Padahal sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi tu sampai pada ulama-ulama, tak ada, ulama pun tak ada. Ulama pun buang habis, nak pakai Nabi hadis tu, nak ambil terus. Tu jadi tafsiran sendiri tu. Yang hancur binasa agama ni sebab duk tafsir sendiri. Hadis je. Ulama lagi hebat dulu dah. Tidak tak sampai ke kita hari ni. Tidak, kalau bukan ulama yang bawa para ulama, hancur dah agama kita hari ni. Punya hebat ulama ni. Dia nak punya kasih dah. Tidak, Allah tak sebutlah ulama tu waris Nabi, tak sebutlah ulama tu waris aku. So dekat sini kita kena ambil faham baik-baik. So jadi pasal puasa ni, itulah kita belajarlah sikit malam ni bagi faham tentang puasa. Mungkin sebelum ni kita ingat puasa tu seronok. Jadi bila kita dah faham hakikat puasa ni, macam mana Nabi buat tu, tak ada dah bergaduh pasal 8 ke 20. Sebab apa? Buatlah macam mana yang sahabat-sahabat buat tu, dah elok dah. Bukan lama mana pun, sejam habis lah. Tak boleh. Dia buat 8 je boleh. Sebab Nabi buat 8. Dia bertahan yang 8 tu juga. Pasal apa? Pasal malas tu. Ghaflah tu banyak dalam perut tu. Ghaflah tu dia buat keluar. Dia duduk bertahan 8 juga. Habis buat 8, kamu pergi buat apa? Terbongkang atas tu kerusi tu. Duduk tengok TV. Duduk main handphone. Boleh pula main handphone sampai sejam 2 jam sampai tengah malam. Bini kata, udahlah bang, tidurlah no.
Kalau kamu sambung 20 rakaat tu pun di rumah kan susah sangat pun. Dua, dua, dua. Kalau dah tak reti baca sangat surah, qul ya qul hu, qul ya qul hu. Dah. Yang penting ni azam dalam hati. Ni nak ikut sunnah 20 rakaat ni. Baru nama dia tarawih. Kalau 8 11 tu nak nama apa pun tak tahu. Tu yang orang kata asal dulu saya sebut solatul lail tu solat malam je. Bukan solat tarawih. Tak nama tarawih pun. Dapatlah pahala bukan tak dapat, tapi sikit je lah, tak penuh. Ha. Baiklah. Okey, so jadi kita belajarlah bagi kita faham. Bagi kita faham yang dikatakan bagaimana puasa tu sebenarnya puasa. Jadi saya selalu akan ulang kan, kufur maksiat. Saya nak cakap benda ni saya tak reti. Sebab benda tu yang paling jahat sekali, yang duduk bergantung kat kita. Dia bergantung dekat apa ni, dekat apa ni bulu kening, duduk kat mata tu. Duduk kat mata kita, duduk kat telinga kita, duduk kat hidung kita, duduk kat mulut kita, duduk kat tangan kita, duduk kat kaki kita, duduk kat syahwat kita. Tu kufur maksiat tu. Nak buang macam mana? Ada tak boleh kawan-kawan lain tu dah datang buang, bang, kamu tolong kejap, kikih ke apa kufur maksiat kat aku ni. Boleh tak buang macam itu? Boleh tak nak buang macam itu? Takkan keluar benda tu. Pasal dia datang sekali dengan kita, sekali dengan daging tu, sekali dengan apa alaqah tu. Dengan alaqah sekali datang, benda tu datang in package. Tidak tak tengok macam mana contoh Rasulullah dibuat Mi'raj, disuci dulu, dibelah dan Nabi dari Nabi tu dia buat keluar darah hitam tempat perjalanan dekat alaqah tu, supaya tempat situ iblis duk tunggu situ. Kita pun sama, kufur maksiat duk tunggu kat situ. Maka sebab itulah datangnya para ulama ni, dia kata tak ada pilihan. Dia kena talqin dulu, dia kena mengaku, mengucap dia kalimah syahadah, terima Islam tu balik. Bukan Islam terima pada ustaz-ustaz ni, tak. Terima Islam yang bertitih benih dia sampai pada ulama-ulama ni, sampai kat Rasulullah. Supaya lahir balik benih nubuah kenabian tu turun sampai kat diri kita, dia tendang kalau kufur maksiat, maka tinggallah iman dan taat. Masa tu baru kita terasa nikmat iman tu berubah. Rasulullah terima daripada Jibril, dipeluk Jibril, balik menggeletar selimut dia Khadijah. Sama juga dengan kita. Sebab tu kalau orang masuk Islam kita tengok, lepas dia syahadah menangis-nangis. Yang kafir tu menangis. Pasal apa? Dia merasai nikmat iman Islam ihsan mengalir melalui kalimat syahadah tu masuk dalam badan dia. Kita tak nak syahadah, macam mana nak rasa? Pasal kita duk pegang kepada Islam, pada mak bapak. Betul lah Islam dah. Tak ada siapa tak kata tak Islam. Memang Islam dah, tapi Islam tu tumpang. Tak kuat. Dia kena balik-balik. Tambah Islam akhir zaman macam ni. Dah huru-hara kita ni dah. Tak tahu Islam ni betul ke tidak. So insyaAllah kita bagi faham dulu yang ni tentang puasa tu. Mudah-mudahan kita dapat satu anjakan yang baru. Walaupun orang nak sebut lepas ni kehidupan new normal, baru ke apa benda ke, tapi you have to face it. You have no choice. Suka tak suka, kehidupan wajib diteruskan. Macam mana kita nak hidup, kita kena jaga iman. Sebab iman Islam ihsan tak berubah. Daripada zaman Adam sampai akhir zaman, Islam iman ihsan tak berubah. Yang berubah kehidupan. Kalau kita pegang tu balik, ujian ni teknikal je. Zaman Adam begini, zaman Musa begini, zaman Hud begini, zaman Isa begini, zaman Rasulullah begini. Zaman kita, technically. Tetapi realiti dia, hakikat dia, benda yang sama je. Sebab iman tu benda yang sama. Iman ni benda yang sama. Iman tu tak berubah langsung. Iman tu bila dia duduk pada Adam macam mana? Macam dia duduk kepada Musa, macam dia duduk pada Idris. Dia duduk, iman tu sama je. Dia duduk kat orang tu, dia akan bawa orang tu balik kepada Allah. Itu iman. Iman ni kita tak nampak. Kalau kita nampak iman, kita tinggal dari dunia ni. Tapi sebab mata kita ni buta, hati kita perut, orang kata buta perut tu lah. Tu. Tak nampak gelap-gelamat tu, dalam zulmat tu. Dia cerita ni macam mana nak keluar ni. Ini persoalan yang paling teruk. Kritikal kita dekat sini. It's a critical point. Kalau dalam kelam, dia panggil HACCP lah. Hazard Analytical Critical Control Point tu. Macam mana nak kawal tempat kritikal supaya makanan tu tak rosak. Itu dalam kelam. HACCP. Sama juga kita dalam Islam. Macam mana nak kontrol dekat that critical point. Critical point dekat mana? Dekat kufur maksiat tu. Terpelanting keluar yang tu, insya-Allah. Kita rasa macam kita apa? Macam kita orang burung tu, kita tambat kaki burung. Buka sangka dia tengok macam burung tu terbang. Macam itulah. Kita akan terlepas daripada tu. Kita rasa, ya Allah, dan muja aku terlepas. Kalau tidak seksa, aku sesat, aku habis dah kat situ. Ni benda-benda yang cukup kita nak kena perjelaskan betul-betul kan, supaya kita tak jadi keliru. Bila kita faham kat sini, insya-Allah kita lebih berhati-hati. Ni kita ada masa lagi untuk nak latihan. Ini cerita ni kita kuliah sebenarnya. Saya cuba nak bawa latihan lah.
Kalau cerita, kalau duk ceramah, depan duk nganga je dengar, tak jadi apa. Praktikal tak ada. Dia bila ada ilmu, ada amal. Tu Nabi kata iman tu iqrar bil lisan, apa ni, iqrar bil lisan, diiqrar dengan lidah, tasydid bil qalbi, wa amalan bil arkan, diiqrar dengan lidah, ditasydid dengan hati, dan diamalkan dengan anggota jawarih. Jadi kena ada praktikal, praktis, amalan tu kena ada. Jadi amalan ni lah yang kita nak kena buat ni. Amalan apa lagi? Selain daripada zikir. Zikir-zikir, baca Quran apa semua tu amalan-amalan yang kita kena buat. Nak bagi kita keluar daripada nak jahat ni duduk ni. Gitu. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. So jadi tadi kita dah bincang tentang apa ni, tentang puasa kan, macam mana nak menjadikan puasa kita ni bermanfaat. Selalunya waktu puasa begini, kalau sebelum ni kita bebas di luar sana kan, pergi petang shopping pasal Ramadan, beli layan nafsu kan, habis RM2. Bulan puasa lah paling banyak kita buang duit, bulan puasa lah paling banyak kita tong sampah kita penuh. Tu. Jadi nak sampai puasa hakikat tarekat tak tahulah sampai ke tidak. Main dengan makanan ni. Kita terikut. Jadi kita belajar puasa ni kita ikut siapa? Pernah tak kita berjumpa mana-mana tok guru ke orang alim ke? Kita belajar puasa. Tak ada kan? Kita dengar radio, dengar TV, dengar ustaz-ustazah selebriti tu. Tu selebriti banyak duk ceramah. Cerita tu cerita ni, gelak-gelak sikit, suka-suka. Tok guru jangan harap dia nak gelak apa tu lah ngajar kita. Tengok muka dia kita takut dah. Mata tu cekir kita tu. Tu tok guru. Dia tak ajar macam dalam TV ngajar tu. Walaupun benda tu sama, tapi kaedah dia lain. Sebab orang ni, ulama ni dia mengajar, dia menghayati apa yang dia buat tu. Saya tak tahulah kok kamu semua tak dah ngaji macam ni. Saya dulu memang kita ada tok guru. Memang beza lah kita tengok. Dengan pengajian-pengajian yang ada hari ni. Pasal tok guru ni dia lain. Betul saya sebut tok guru. Saya tak sebut ustaz. Ustaz ni bukan layak kita nak ngajar orang ni. Tambah nak heret manusia yang sesat larat tu balik kepada Allah dan Rasul. Cukup rumit. Bukan benda mudah benda ni. Nampak yang mudah. Cakap mudah lah. So, jadi, kita nak kena periksa balik. So, sekarang ni okey. Yang slide ni kita tengok. Kenapa? Apa yang terjadi pada umat Melayu hari ni? Tengok. Kucak-kacir. Politik saya cerita lah. Habis satu parti, tubuh satu parti. Habis satu parti, tubuh satu parti. Kerja tubuh parti. Rakyat ni dah merana dah. Kan? Nak jadi pemimpin politik juga kena ada iman. Kena ada agama. Tak ada agama hancur. Orang agama pun kalau letak tempat politik tu, tempat menteri ke apa semua, tempat ni silap-silap boleh hancur, tak betul gaya. Itu pun satu hal lagi. Satu masalah kucak-kacir yang pertama sebab kita tak ada pemimpin mukmin, khalifah dah tak ada. Kemudian kita tinggal agama. Kita tinggal agama macam mana? Pertama pengajian agama tu kita tinggal. Agama yang fardu ain atas diri kita. Terus so ceritalah lagi nak pergi tempat nak pergi amar makruf nahi munkar, nak ngajak orang kepada yang makruf mencegah kepada munkar tu. Cerita ni dulu. Lepas tu pun kita pelan-pelan kita kena didik untuk mengajak manusia. Walaupun kita tak pandai sangat, tapi kita ada semangat. Bila kita pergi ajak orang kepada kebaikan, masa tu kita tahu manusia macam mana. Kalau nak kenal masyarakat, nak kenal perangai manusia, kita pergi duduk dalam masyarakat. Kita cuba pergi berdakwah, tengok yang teruk-teruk kita bersembang ada. Tengok nak kena maki hamun macam mana. Baru 2-3 hari baru mengaji agama dah belagak dah siap orang. Tengok. Pedih telinga lari ya. Oh tak boleh, aku tak boleh, aku lempar orang tu sekarang. Baru kita tahu susah sebenarnya. Lepas tu kerja Nabi yang itu yang paling susah sekali Allah bagi. Allah bagi kat Nabi yang paling susah sekali, iaitu mengajak manusia balik kepada Allah supaya mentauhidkan Tuhan balik, nak keluar dari syirik tu. Dahlah syirik tu satu-satunya dosa Tuhan tak ampun. Hak syirik itulah hak banyak orang buat sekali. Bila tak kenal Tuhan tu dia nak sembah siapa? Mau tak syirik. Lepas tu agama tu awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu kenal Allah dulu. Kita kenal apa? Tak mahu anak-anak macam mana ni? Kenal handphone dulu. Nak kenal Tuhan tu bila tak tahu. Okey, so jadi tak apalah. Apa pun tak apa. Kita periksa kita dulu. Betul ke kita umat Melayu benar pegang kepada ajaran Islam? Ngaji macam ni
Apa fokus kita? Kita nak ajak balik, nak cerita balik, kita ni pegang kepada ajaran Islam atau tidak? Itu persoalan dia. Kalau kita betul orang Islam, tidak jangan nak mengaku. Kena ingat, kita duduk dalam fitnah ni sekarang ni. Ni kita berada di zaman fitnah. Fitnah dia dalam agama pun fitnah. Mari pula puak-puak bida'ah tu, hari-hari dia bida'ah. Apa pun kita buat semua bida'ah. Tak larat, nak menyanyi dah lagu bida'ah tu. Jadi kita kaji balik, di mana letaknya perkara pokok dalam ajaran Islam. Kita tengok balik. Rukun Islam kita ni kita dah belajar dah. Hari tu pun saya dah kita dah bincang dalam bahagian rukun agama pertama sekali. Saya ulang balik. Baru ulang, kena ulang. Benda ulang ni nak bagi ingat. Tapi dalam bentuk yang lain, konteks yang lain. Iaitu ada 3 bahagian kita belajar. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari kiamat, qada dan qadar. 6. Itu pun percaya, beriman tu ada 2. Pertama dengan secara ijmal, secara terangkum. Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Itu secara yang ijmal ni. Kalau secara tafsilinya, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi, sampai habis tu. Itu secara tafsili, ditafsir sesuatu tu. Dihurai satu-satu tu, terperinci. Dua-dua tu kena mengaji. Sebab rukun ni, perkara pokok. Hilang satu tu, tak percaya ke malaikat dah hancur. Macam mana orang tak percaya ke malaikat? Kita nak tahu macam mana kita tak percaya ke malaikat. Faham tak? Macam mana kita tak percaya ke malaikat? Bila orang tu dia mengumpat orang, dia tak percaya ke malaikat dah tu. Padahal Allah dah sebut, Nabi dah sebut, di kiri kanan kita ni Allah sebut ada rakit dengan atik, kiraman katibin. Duk catat amalan baik, amalan kejahatan. Bila dia duduk buat maksiat, dia duduk buat kufur, duduk dalam kufur, dia degil, melawan. Bila dia melawan, dia tak berimanlah kepada malaikat tu. Sedangkan malaikat duduk catat. Ni macam kita mengaji malam ni. Malaikat duduk sebelah, dua-dua tu dia catat. Baik, baik, dia tak peduli. Apa kita buat, apa kita niat, semua dia tulis. Bagi orang yang beriman kepada malaikat, dia jadi orang yang paling pendiam sekali. Dia takut sungguh-sungguh pasal apa? Amalan dia tercatat. Nak bergaduh dengan orang, dia tak berani. Bergaduh dengan orang ni senang je berkelahi ni. Seminit tak sampai. Tapi nak berbaik balik, bukan senang. Sebab tu jangan bergaduh dengan orang, nak buat musuh dengan orang. Berkelahi sana, berkelahi sini, kata sana, kata sini. Masa kata tak sedar, tak sedar. Orang kata naik share, naik tok nenek dia. Tengok nenek tok nenek aku. Bangga lah dengan sifat jahat tu. Pada benda tu benda haram. Benda marah ni benda haram, benda sifat mazmumah. So contoh macam tadi. Kitabullah. Apa yang Quran kata dia tak percaya. Bila dia buat jahat tu maknanya dia tak percayalah tu. Senang nak faham beriman tak beriman kita ni. Sebab tambah pada perkara gaib. Cerita pasal syurga, neraka. Tadi ada orang telefon saya. Ustaz, ada ustaz-ustaz duk ceramah ustaz. Dia ni orang buta. Tapi boleh tahan lah. Buta pun tak nampak kan. Dia kata ada orang ustaz duk ceramah. Dia kata sebenarnya syurga, neraka ni tak ada. Syurga ni mana kebaikan kita buat tu syurga lah. Yang jahat tu neraka. Pun ada dah. Kalau kita tak ada asas ngaji, betul juga ni. Jadi kita tak takut syurga neraka besok tu. Padahal balasan tu ada. Allah dah sebut, Nabi dah sebut. Yang kemudian, yang keduanya Islam. Rukun Islam. Yang kita nak ngaji ni. Sekejap lagi saya sentuh sikit ke malam ni tempat kalau bab apa ni taklifi. Tak tahu lah kalau sampai dah 11.38 ni. Rukun Islam tu syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Syarak sebagai syariat Allah. Faham tak itu? Baru nak mula belajar. Last sekali ihsan. So rukun ihsan, puji keji. Sifat apa puji? Menzahirkan nafsu mahmudah. Keji tu duduk dalam sifat-sifat dicela oleh syarak, itu sifat mazmumah. 3 asas ni duduk pada agama. Rukun agama ada 3. Hilang satu tu hilanglah agamanya. Itu yang manusia jadi keras tu. Agama ada tapi cakap kurang ajar. Maki hamun orang, kafir sana, kafir sini. Kerja kafir mengkafir ke orang ni, pokok tu lah. Dia ada kerja lain.
Tak ikut dia kafir. Tak ikut dia kafir. Bid'ah kafir. Mula bid'ah tu. Macam pok-pok tu lah yang jenis geng Al-Baghdadi tu di Syria tu. Tu pok-pok Wahabi tu. Last sekali tembak orang, bunuh orang. Dia hukum kafir, sembelih orang tengok. Apa tengok? Itulah tu Wahabi lah tu. Dia kan ada kerja lain. Tak ikut dia je, sembelih. Baik, so jadi macam itulah kedudukan dia kita. Jadi kita ni belajar nak bagi reti, nak bagi faham. Bila faham, insyaAllah kita boleh kawal diri kita dengan agama yang ada tu. So begitulah ya, ringkas-ringkas tu. Jadi dalam bahagian ni kita nak periksa je, nak check balik. Ulang kita ulang balik, saya ulang balik tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Asal kita dah belajar rukun agama daripada mula-mula kuliah. Kemarin saya ada sentuh dah 3 benda ni. Kan? Jadi secara tak langsung kita dah boleh mula check balik. Taklah saya suruh malam ni juga berubah. Tapi kalau nak berubah malam juga, itu yang terbaik. Kita azam, kita taubat dengan Allah akan sifat-sifat kita yang dulu. Siapa yang pilih kita duduk dalam jemaah grup ni? Allah yang pilih. Kenapa Allah tak pilih orang lain? Bila Allah hendak perubahan tu atas kita, Allah akan pilih kita letak di tempat yang elok. Bolehlah mengaji. Selama hari ni, tak boleh ngaji. Ini pun saya ingat, saya dah deliver slide ni dekat 100 kepin apa saya ingat dah. Sampai malam ni. Bukan sekepin 2 slide, kita dah deliver dah rasanya. Tengok baik-baik slide-slide tu. Kalau dulu buka kitab lah. Kitab tak ada lah macam ni. Tulis kitab tu, dia dah mula tulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Titik tak ada, apa tak ada. Habis kitab tu, belakang tu, Wallahu'alam. Dah. Macam mana nak mengaji? Tinggal satu huruf nak sambung kat mana? Ini boleh juga tengok slide. Oh ni slide 1, slide 2. Ada lagi huraian dia. Mana nak memudahkan? Nak buat macam mana? Orang dulu, iman dia lain. Tok Guru cerita bercakap dia dah beriman dah. Hari ni kena tunjuk bukti. Nak tunjuk beriman kena tunjuk bukti. Mana dalil? Mana dalil? Tu dia punya teruk. Tak tunjuk bukti macam ni, bawa keluar terus dengan komputer, internet semua cukup nak bukti. Begitu ya insya-Allah. So mudah-mudahan bolehlah kita faham ya. So tadi kita start 10.34, 35. Sekarang dah 11.42, sejam lebih dah. Saya tengok je ada lagi tak slide bawah ni. Okey. So saya sambung lagi. Kalau tak saya sambung slide lagi nanti. Baik. Alhamdulillah. Untuk slide yang last malam ni, saya continue sikit lah dengan kebetulan bulan Ramadan ni. Yang mana kita malam sekarang nak bersahur makan. Kan buka puasa sekarang makan. Jadi kaitan dengan khair ummah yang kita bincang dari semalam tadi juga. Bagaimana tentang makanan halal melahirkan umat terbaik. Kesan makanan halal tu. Sebab tu makanan ni penting lah. Kalau waktu kita tak puasa, kita tengok kejap-kejap makan je kita makan. Kita faham tak? Kita perasan tak impak makanan kalau syubhah tu macam mana atas diri kita? Dia ganggu segala-galanya ibadat kita ni. Dia kacau segala-galanya. Dia kacau perangai kita. Dia mengubah keseluruhan hidup kita tu. Tambah pula duit haram. Bawa masuk pula duit haram. Rasuahnya, ribanya, sebagainya. Lagi kau teruk lagi. So jadi nak melahirkan manusia yang soleh dan solehah ni, orang Melayu Islam ni, kita ni perlukan makanan yang dihasilkan oleh juga manusia mukmin. Kerana impaknya besar tu umat Melayu. Ni cerita dia. Kalau nak melahirkan tu, mana makanan halal ni perlu. Kalau kita makan dari tangan orang yang kufur kepada Allah, kesan dia dahsyat. Kita perlu orang mukmin. Maknanya nak buat makanan pun kena jadi mukmin. Bukan takat Muslim, bukan pandai buat makanan je. Tapi agama tak reti. Kelang canggih. Tanya agama tak tahu. Habis budak-budak kat Kelang, saya solat duha tak? Tak. Mana dah masa ustaz nak solat duha kat Kelang ni? Habis. Jaga tak wuduk masa buat kerja kat Kelang? Tak ada pun. Buat gitu je. Jadi kita sama dengan Kelang orang Cina apa? Sama dengan Kelang orang kafir. Tak bolehlah macam tu. Lepas tu kita kena latihan berwuduk. Kena ada wuduk, kena ada taharah, kena ada pengajian. Mana pekerja, kena faham agama. Betul kehebatan makanan. Makanan yang menjadikan orang mukmin ni. Saya pernah duduk di Kelantan dulu.
tengok macam mana orang kalau di Kelantan masa tu zaman 70-an 70-an dulu tu, dia kalau orang mati, kita kat sini kita panggil siapa bagi mandi. Kalau kat sini tempat kita siapa yang mandi? Panggil lah orang tukar tengah mandi kan. Nasib lah kalau kena ustaz yang pandai tu tak apalah. Mandi mayat dia gelak-gelak tengah-tengah mandi. Seluruh. Sedangkan nak mandi mayat ni kan boleh main-main. Kan? Mayat tu. Ayah kita, ibu kita contoh. Baca elok-elok doa, minta ampun kat Allah. Ha. Di Kelantan saya tengok, saya ikut tok guru tu. Sana tok guru mandi. Tok imam bagi mandi mayat. Bukan orang biasa. Ha. Macam itu punya jaga agama. Lah ni saya tak tahulah. Ni kita dulu. Macam itu. Ziarah mayat dengan orang ke bumi. Semayang atas kubur. Mayang. Kita belajar ni semua kita buat. So jadi macam tu juga dengan makanan. Nak masak, kalau boleh di rumah tu ambil uduk dulu. Kan susah pun free ya. Bukanlah masuk free. Kalau di rumah tu suami yang bayar. Isteri masak, pergi je lah ambil uduk. Kan susah sangat pun. Ambil dekat air uduk. Dah. Masak. Beza makanan yang dimasak dengan beruduk. Lain kesan dia. Impak dia tu. Nak lahirkan umat yang terbaik ni. Sebab dia bila makan yang baik, darah daging tu akan jadi terbaik juga. Boleh dapat umat yang menegak, yang makruf, yang mencegah yang mungkar ni, yang beriman kepada Allah. Kita ajar ni pekerja-pekerja kilang ni. Bukan kita ajar dunia je. Macam mana nak income, nak berincome banyak. Nak jual barang ni, okey buat marketing kau ni. Syariat hilang toh ke mana. Lepas tu dengan harapan nak melahirkan manusia yang soleh dan beriman kepada Allah. Mana jadi? Jasmani saja, rohani tak ada, out habis. Sebab tu ada rohani, jasmani. Rohani, jasmani. Sebab tangan-tangan yang soleh itulah saja yang akan lahirnya insan-insan soleh. Tangan-tangan yang soleh yang buat makanan itu, tangan ni lah, sebab tangan ni tangan yang soleh. Tangan orang yang beriman. Maka makanan juga jadi, bila orang makan tu akan mengubah jiwa dia. Mengubah perangai, akhlak dia, pemikiran dia, perasaan dia, jiwa dia, manusia yang makan makanan yang baik itu. Tu. So dekat situ penting. Jadi akhir sekali, dari situlah lahirnya barakah dan kebaikan. Maka at the end of the day, kita akan tengok negara kita ni, tanah Melayu ni, umat-umat Islam, kita akan memiliki the best person, umat yang terbaik, yang muslim lagi mukmin, bagi apa? Menjadi khalifah Allah di atas muka bumi yang bertuah ni. Ini yang penting sekali. So kena ambil kira bab-bab ni pun. Tadi kita cerita dah tentang bab hukum hakam. Makanan juga termasuk dalam hukum. Pasal Allah sebut dalam Quran, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah tu. Makanlah apa saja di muka bumi yang halal lagi baik. Sebab kita nak makan. Daripada makan tu jadi darah, jadi sel. Sel tu hidup tu. Sel tu dia kira tu. Dia bawa apa benda baik atau jahat. Sel kalau tengok kan nanti tunjuk gambar dia macam mana. So dekat sinilah pentingnya. Ya, tajuk kita malam ni tentang khairul ummah ni. So insya-Allah malam besok kita akan pergi kepada tajuk yang lain. Saya dah selesai ada bab ni. Saya rasa cukuplah untuk yang ni. Sekadar tajuk ni, yang ni pasal banyak lagi tajuk saya tak habis lagi, saya tak cover lagi. Iman, tentang apa ni, mabadi iman, mabadi ihsan tu. Banyak lagi tak cover. So yang ni saya kena highlight dulu. Pasal yang ni penting lah. Ini benda paling penting ni. Sebab kita nak kena position ke kita dulu. Sebelum kita pergi, kita nak letak kita ni letak umat di mana. Kalau kita dah letak umat yang kita nak duduk sebagai umat yang terbaik, yang sentiasa mengajak kepada yang makruf, mencegah yang mungkar, maka kita kena reset balik. Kita kena reset balik, mana kita kena mengaji. Bila kita mengaji macam ni, kita tak main-main lah. Kita mengaji, kita belajar lagi faham apa benda ni. Oh, nampak dah. Macam ni nak jadi umat terbaik rupanya. Itu kesedaran, itu hidayah daripada Allah. Bukan saya. Saya tak boleh bagi hidayah. Saya boleh cerita ya. Jadi hidayah daripada Allah. Itu tujuan kita. Kita nak lahirkan seramai mungkin tentang khairul ummah tu. Di kalangan masyarakat kita ni. Sama ada di komuniti kampung, bandar, taman, sebagainya kan. Dan nasionalnya selain Malaysia ni. Alhamdulillah. Kalau jadi tu memang kita umat yang terbaik, yang terhebat sekali. So, jadi dekat ni dulu malam ni kuliah insyaAllah. Besok kita sambung lagi. So selamat menyambut, selamat berpuasa Ramadan. Dah niat dah ke? So insyaAllah jumpa lagi malam besok. Saya minta maaf. Terima kasih bahasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.